kepada Tuanku Raja Mizan yang juga Tuanku yang Tuan Agong binatang ni, kemuncak penderhakaan kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO menderhaka kepada yang di-Tuan Agong, ya ini sultan kepada negeri Terengganu Darul Iman. Kami di Perak ditohmahkan begitu, ditohmahkan seolah-olah kita ini menderhaka kepada sultan, tapi hakikatnya pimpinan mereka telah terbukti menderhaka 30 tahun sepanjang ini, menderhaka Tuanku tak kurang 5-16 insiden menderhaka. Siapakah di antara kita yang menabalkan sultan yang haram di Malaysia ini? Kalaulah sultan pun mereka boleh tabalkan yang haram, apakah Menteri Besar? Kalau sultan mereka boleh tabal yang haram, apakah Tuan Speaker? Jadi untuk itu saudara-saudara, kemuncak rampasan kuasa ini pada 5 hari bulan setelah mereka cuba membuat dakwaan kepada 2 orang daripada exco Kerajaan Pakatan Rakyat, menuduhnya sebagai menerima rasuah dalam satu projek yang projek itu tidak ada tapi diada-adakan. Dan yang keduanya, dakwaan kedua-dua mereka menerima nafkah ataupun sedekah seks. Itu dibuat oleh kepimpinan yang menerajui kerajaan ketika itu, iaitu Perdana Menteri sekarang. Dia sanggup melancarkan satu propaganda untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat dengan menuduh 2 orang daripada kami terlibat dalam rasuah yang besar 180 juta dan menerima sedekah seks. Yang itu saudara-saudara tahu. Yang saya nak cerita ini, mereka melancarkan gerakan menjatuhkan kerajaan daripada tahap itu sekali. Pada 5 hari bulan mereka berjaya mengambil balik orang yang mereka tuduh. Orang yang mereka tuduh pada awal-awalnya, mereka masukkan ia ke dalam mahkamah session Ipoh. Mereka nak buat pertuduhan, nak menjatuhkan kerajaan. Orang yang sama mereka ambil menyebelahi mereka sebagai asas untuk merampas kerajaan yang ada. Jadi untuk itu saudara-saudara, bermulalah kemelut sampai hari ini. Saya ketika itu pada 4 hari bulan menghadap tuanku, menghadap ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan untuk memohon perkenan di bawah beberapa peraturan dan bidang kuasa yang ada pada Menteri Besar ketika itu, memohon supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan di atas niat, oleh kerana suasana ketika itu Barisan Nasional 28, Pakatan Rakyat 28, yang 3 lagi hanya berdiri sebagai kerusi bebas. Tapi UMNO menyatakan mereka ini menyebelahi, mereka rampas kerajaan. Keputusan pada hari ini daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memakan masa hampir 3 bulan. Mana saya dengan rakan-rakan terpaksa pergi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi Ipoh, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Yang ini yang termampu kami buat bagi mengembalikan balik hak rakyat. Namun keputusan alhamdulillah berpihak kepada Pakatan Rakyat, yang mana akhirnya 3 bulan itu diserahkan semula bahawa jawatan Menteri Besar tidak boleh dilucutkan atau digugurkan tanpa mengikut beberapa peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan. Penghakimannya dibacakan hampir 1,5 jam tadi, menunjukkan jelas bahawa keputusan yang dibuat oleh Hakim Abdul Aziz yang Arif Abdul Aziz Abdul Rahim adalah satu keputusan yang berlandaskan kepada kebijaksanaan, yang berlandaskan kepada budi bicara yang ada asas-asasnya sendiri. Maka itu saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, untuk menunjukkan bahawa konspirasi yang mereka laksanakan adalah satu perkara yang cukup jijik, yang belum pernah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang Islam, bila Al-Fadhil Ustaz Rizwan menyatakan tadi, dan juga Berusi tadi menyatakan detik-detik kemenangan, memang dalam Islam ini alladzina imakannahum fil ard aqamus solah. Ayat yang dibacakan daripada surah Al-Hajj ayat 41. Aqamus solah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jelas dalam ayat ini yang dipikul amanah itu oleh Nabi Muhammad SAW dan pejuang-pejuang Islam selepasnya. Mereka-mereka yang kami pinjamkan kuasa sementara
untuk mentadbir dan memerintah muka dunia ini. Mereka menggunakan kuasa itu, suruh rakyat sembahyang, dirikan sembahyang. Mereka uruskan keuangan dan zakat mereka, seru kepada ma'ruf dan cegah kemungkaran, dan menyerahkan segala-gala tugas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kami buat sepanjang 10 bulan setengah, yang boleh memberikan penghormatan dan mesra jalinan di antara satu kaum dengan kaum yang lain di negeri Perak Darul Ridwan, sehingga setiap program-program negeri, setiap program-program parti dihadiri oleh 5 kaum yang hebat di negeri Perak Darul Ridwan. Saudara-saudara, rampasan pada 5 hari bulan itu adalah rampasan yang tidak sah segi undang-undang, dari segi peradaban, dari segi agama. Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk kita menubuhkan, untuk kita menggerakkan suatu movement, suatu harakah bagi membina dan menubuhkan kerajaan yang berdasar kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi adakah Rasulullah SAW pernah mengajar kita, mengajar umatnya bagi menegakkan sesuatu pemerintahan Islam maka dibenarkan merampas kerajaan orang? Tidak pernah mana-mana tok guru, tidak pernah mana-mana ustaz, ustazah mengajar umatnya boleh merampas kuasa bagi menegakkan kerajaan. Tapi UMNO Barisan Nasional tergamak terdaya di siang hari merampas kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat, yang diperkenankan oleh Kepala Beliau Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Yang mereka menyatakan mereka adalah parti Islam, parti kaum muslimin yang nombor 2 terbesar dalam alam ini barangkali, ya. Parti orang Islam yang nombor 2 terbesar dalam alam ini. Tapi itulah parti yang melaksanakan dan melancarkan rampasan kuasa ataupun kudeta. Saudara-saudara, di atas dasar itu, pada 4 hari bulan saya bertemu menghadap Beliau Maha Mulia Paduka Seri Sultan oleh kerana suasana 28-28 bagi mengukuhkan kerajaan, bagi memberikan mandat kepada rakyat negeri Perak Darul Ridwan supaya memilih satu kerajaan yang jauh lebih majoriti, yang jauh lebih ramai, yang jauh lebih kuat. Maka saya telah memohon untuk diperkenankan dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Tapi tuanku tidak mahu membubarkan, dan akhirnya pada 5 hari bulan saya telah dititah menghadap Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan untuk menyatakan bahawa pimpinan perampas dan perompak itu telah bertemu dengan tuanku pada pagi 5 hari bulan, dan mereka menyatakan bahawa mereka hari ini ada majoriti, maka kerajaan beralih kepada mereka. Jadi untuk itu saya telah diminta untuk meletakkan jawatan. Buat pertama kali saya nyatakan dengan nada yang sungguh sayu, dengan nada yang cukup lembut, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, patik sembah pohon durhaka tuanku. That was what I actually said. Tapi puak-puak yang tak reti ni, mereka pergi bawa keluar daripada istana, mereka kata hak dia ni mengaku, dia kata hak Menteri Besar ni, dia kata memang dia mengaku dia durhaka kepada tuanku. Mereka pergi pulun dekat Bukit Gantang, pergi jumpa orang-orang kampung ni tak